Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, semoga kita semua berada di dalam keadaan kesejahteraan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala bencana dan keadaan yang mendukacitakan. Amin. Kebetulan kita bersiaran pada malam ini dalam keadaan kita berada di rumah kita, dan kebetulan malam ini ialah malam separuh pertengahan pada bulan Sya'ban yang dikenali ataupun yang kita sebut sebagai nisfu Sya'ban. Yang Nabi kata an-nisfu min Sya'ban, separuh daripada ataupun pertengahan daripada Sya'ban, separuh daripada Sya'ban. Kita tahu pada malam ini banyak perbincangan di dunia internet tentang nisfu Sya'ban ini, dan mungkin sebelum saya masuk pada tajuk yang kita nak bincang pada malam ini, mungkin sedikitlah saya sentuh hal ni. Kita dah bersiaran, saya telah tulis artikel, dah lama artikel ini, berhubung dengan masalah ataupun perkara berhubung dengan nisfu Sya'ban ini. Secara umumnya kita tahu pada malam ini ada kelebihannya, yang ini tak boleh dinafikan, kerana ada hadis yang sahih tentang kelebihan umum ataupun kelebihan malam nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban itu sendiri ada kelebihan dia, kerana Nabi SAW memang banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Adapun pada malam ini secara khusus, adakah ada amalan tertentu dan seumpamanya, maka kita dapati tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menyebut amalan khusus, tetapi ada hadis yang menyebut kelebihan malam ini. Maka saya telah sebutkan sejak lama bahawasanya ada hadis yang sahih berhubung dengan malam nisfu Sya'ban, iaitu hadis yang antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, di mana Nabi SAW telah menyebut, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Kata Nabi, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam separuh nisfu, pada malam separuh daripada Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkan semua hamba-hamba dia, mudah-mudahan kita termasuk, illa li musyrikin, melainkan kepada seorang yang musyrik, wa au musyahin, yakni orang yang bermusuh, yakni benci sama-sama Islam ni sampai tak ada tempat. Ini pun perangai juga kadang-kadang, oleh kerana perbezaan pandangan sampai benci sesama. Tak setuju dengan pandangan itu biasa, tak setuju dengan pendapat itu biasa. Ini tak setuju ke pendapat, maki hamun orang, benci orang tu, buat benda-benda yang tak elok. Ini tak mendapat keampunan pada malam nisfu Sya'ban ini. Jika kita lihat kepada hadis ini yang sahih ni, maka kita dapat simpulkan bahawasanya ada kelebihan pada malam nisfu Sya'ban. Maka sayugia untuk kita pada malam nisfu Sya'ban ni
kita banyakkan salat, ataupun kita salat sunat, istighfar, minta keampunan, baca Quran ke apa, secara umum, amalan secara umum. Tetapi secara khusus, ada salat khusus malam nisfu Syaban, tak ada. Ada satu bacaan-bacaan Quran, surah-surah khusus untuk dibaca pada malam nisfu Syaban, tak ada. Siapa kata? Bukan saya kata. Ini telah disebut oleh para ulama sejak dahulu. Saya sebut sikitlah. Antaranya yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ni, kita di Nusantara ni ataupun di Malaysia ni, Nusantara ni pun satu istilah yang boleh dibincangkan balik. Tapi tak apa. Kita di rantau Melayu Islam di Malaysia, Indonesia ni, sampai anak-anak pun ramai nama Nawawi, kerana besarnya pengaruh Al-Imam Nawawi rahimahullah, tokoh alim dalam mazhab Syafi'i. Kitabnya yang menjadi teras iaitu kitab dalam mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan dalam buku hakam fiqh, iaitulah kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Dalam Majmu' Syarh Muhadzab, yang ni boleh sesiapa yang menonton ni, dia boleh balik buat rujukan lah. Dalam jilid yang keempat, muka surat 56, cetakan Darul Fikir, cetakan lama, hak panjang ke saya beli masa saya di Jordan ya. Kata Imam Nawawi, solat yang dikenali dengan solat ni, saya terjemah siap-siap untuk mudahkan kita pada malam ni, penonton ni bukan semua. Solat yang dikenali dengan solat ar-raghaib, iaitu solat 12 rakaat ditunaikan antara maghrib dan isya pada Jumaat pertama bulan Rejab. Juga solat nisfu Syaban sebanyak 100 rakaat. Kedua-dua salat ini bid'ah lagi mungkar yang jelek. Yang ni bukan perkataan saya, ini perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jangan kamu terpengaruh disebabkan keduanya disebut dalam kitab Qutul Qulub. Qutul Qulub ialah kitab Abu Talib Al-Makki, kitab Quraniah, bercakap kitab yang baik, tapi dia ada masalah di segi hadis. Dan Ihya Ulumuddin, ini Imam Nawawi yang sebut Ihya Ulumuddin. Nawawi meninggal pada tahun 1976. Dia kata kitab Ihya Ulumuddin ada hadis yang tak sahih mengenai ini. Ada orang dia komen, dia kata apalah Dr. Mazhar pergi kata kat kitab Ihya Ulumuddin, ini kitab yang diterima oleh semua ulama. Al-Imam Al-Ghazali di sudut imamah dia, di sudut keimaman dia di dalam bidang usul, cukuplah dengan kitab Al-Mustasfa yang menzahirkan kepribadian, keagungan pemikiran usul Imam Al-Ghazali. Juga sumbangan kitab Ihya Ulumuddin di dalam pentarbiahan tidak dinafikan. Tetapi di sudut hadis-hadis, ulama-ulama hadis semuanya bersepakat, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada sangat dhaif, bahkan ada yang palsu. Sebab itu ada Zainuddin Al-Iraqi telah tahqiqkan Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi yang merupakan guru kepada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata ini hadis ni palsu ni ada di dalam Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin. Jangan juga terpengaruh dengan hadis yang disebut dalam dua kitab berkenaan, kerana kesemuanya palsu. Jangan kamu terpengaruh dengan setengah imam yang keliru mengenai kedudukan hadis-hadis kedua solat berkenaan. Ini disebut oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Dan Al-Imam Syawkani menyebut di dalam Fawaid Al-Majmu'ah fi Al-Hadithi Mawdu'ah, telah menyebut, telah diriwayatkan mengenai salat nisfu Syaban dari pelbagai riwayat. Kesemuanya yang ini disebut tentang salat. Tadi saya sebut hadis yang menyebut tentang Allah mengampunkan pada malam nisfu Syaban sahih. Tapi salat nisfu Syaban, kata dia kesemuanya batil dan palsu. Batil dan palsu. Ini saya nak sentuh sikitlah pada muqaddimah ni. Bukan nak patahkan semangat kita nak ibadat. Malam ni kita ibadat. Tapi tak payahlah kita kata solat khas malam nisfu Syaban, dia tidak ada. Bahkan saya nak nukil sikitlah apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku dia, dah terjemah dalam berbagai bahasa,
dalam bahasa Malaysia pun ada, tapi dalam teks ni saya ambil daripada teks asal yang Arab, iaitu dalam Fatwa Mu'asarah dia sebut tentang nisfu Sya'ban. Ini saya quote, tapi saya nak skip sebahagian perkataan dia yang agak keras, tapi saya nak sebut untuk makluman para penonton. Kata dia, tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi SAW dan para sahabat bahawa mereka berhimpun di masjid untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ini Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang sebut. Membaca doa tertentu dan solat tertentu seperti yang kita lihat pada sebahagian negeri orang Islam. Bahkan di sebahagian negeri orang ramai berhimpun pada malam tersebut selepas maghrib di masjid. Mereka membaca surah Yasin dan solat 12 rakaat dengan niat panjang umur, solat 2 rakaat dengan niat panjang umur, 2 rakaat yang lain pula dengan niat tidak bergantung kepada manusia. Kemudian mereka membaca doa yang tidak pernah dipetik dari golongan salaf, yakni golongan salafus salih, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Ia satu doa yang panjang yang menyanggahi nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Dia sebut, tapi dia tak sebutlah spesifik apa, dia kata ada negeri yang buat macam ni, serta bercanggahan dan bertentangan pula dengan isi kandungannya. Perhimpunan nisfu Sya'ban seperti yang kita lihat tu, perhimpunan seperti itu, nisfu Sya'ban yang kita lihat dan dengar berlaku di sebagian negeri orang Islam, kata dia adalah perkara yang diada-adakan, yakni tidak ada nas. Ini yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang amalan nisfu Sya'ban. Walau bagaimanapun, seperti mana yang saya sebut tadi, bahawasanya kita akui bahawasanya malam ini ada kelebihannya, terutama belah kita dalam keadaan kita semua ni, dalam perintah kawalan pergerakan ini, kita siang pun tenaga tak banyak habis, malam ni kita tumpukan pada ibadah. Lagipun sepatutnya seorang Muslim ini berusaha untuk tidak meninggalkan qiyamul lail. Tak kira lah malam nisfu Sya'ban ataupun selain daripadanya, tapi qiyamul lail ada kekuatan kita dalam menghadapi apa cabaran. Allah suka orang yang bangun bermohon keampunan di 1/3 malam yang akhir, dan juga memohon keampunan, apatah lagi pada malam yang ada kelebihan macam nisfu Sya'ban, kita memohon keampunan daripada Allah dan memohon dia memberikan petunjuk pada kita. Tak apa, itu saya sentuh sedikit lah kerana kebetulan kita malam nisfu Sya'ban. Saya ingin masuk kepada tajuk yang ingin kita bincangkan pada malam ini. Oleh kerana kita dalam musim COVID-19 ini, Allah uji kita dapati ada di kalangan kita yang terpaksa bertugas untuk membantu ataupun untuk menyelamatkan mereka yang terkena COVID. Kumpulan barisan hadapan, frontliners yang duduk di hospital, yang menghadapi pesakit, berurusan, bagi ubat, cek, test mereka ni kerana wabak ni sangat bahaya, jadi mereka terpaksa memakai PPE ataupun personal protective equipment, yang mana bila mereka pakai, mereka tutup semua tubuh mereka dan mereka tak ada ruang. Kadang mereka pakai tu lama, sampai kadang-kadang 4-5 jam mereka pakai, dan waktu solat masuk. Jadi mereka telah hantar kepada saya untuk tanya bagaimana keadaan mereka ni. Nak ambil wudu tak boleh. Saya cuba confirmkan dengan yang berbahagia, Datuk Dr. Nur Hisham sebagai Ketua Pengarah Kesihatan kita, tentang macam mana kalau mereka ambil sapu air di atas balut pakaian mereka. Dia kata tak boleh sapu, kerana ia akan menyebabkan mereka basah, kemudian berurusan dan mari kesan-kesan yang lain. Artinya mereka tak boleh berwudu, mereka juga tak boleh tayamum. Jadi keadaan mereka ni macam mana? Mereka nak salat. Itu Masya Allah satu tanda yang baik perkembangan Islam kita pada zaman umat Islam di Malaysia ini, di mana orang Islam ada kesedaran masalah salat. Ramai orang walau macam mana pun kita tengok salat. Kadang-kadang saya ingat kita kena berfikiran positif. Kadang-kadang tengok orang perempuan, kadang-kadang tengok mungkin dia tak pakai tudung, dia satu sudut dia mungkin ada sedikit
mungkin di situ kurang kemas sedikit, tetapi dalam masa yang sama kita tengok dia berhenti, dia solat, dia jaga solat dia. Mudah-mudahan Allah itu luas rahmatnya. Jadi mudah-mudahan rahmat Allah ni wasi'at kulli syai', merangkumi segala-galanya. Kita doa yang terbaik untuk diri kita dan untuk mereka juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan untuk semua. Tak apa, balik pada solat tadi. Jadi apabila mereka pakai begitu, jadi mereka nak solat tak boleh, nak berwuduk tak boleh, nak tayamum tak boleh. Kerana kita tahu seseorang yang tak boleh berwuduk, dia ganti dengan tayamum. Sekarang wuduk pun tak boleh, tayamum pun tak boleh. Apa nak dia buat? Okey, bab ini dinamakan oleh para fuqaha bab faqidut tahurain ataupun adimut tahurain, iaitu orang yang tidak dapat melakukan dua penyucian. Satu ialah penyucian sama ada penyucian secara berwuduk, bersuci secara berwuduk, ataupun bertayamum. Air pun tak boleh guna, debu pun tak boleh guna. Bab ini disebut oleh para ulama sejak dahulu, kerana ada orang memang macam tu keadaan, umpamanya orang yang kecederaan di anggota wuduk, terbakar umpamanya, dia boleh bergerak, nak ambil wuduk tak boleh, debu pun tak boleh kena. Macam mana dia nak buat? Dia dalam keadaan yang seperti ini. Ataupun orang yang terkurung dalam satu tempat yang tak ada debu, tak ada air umpamanya. Ataupun manusia yang duduk dalam satu keadaan macam kes orang yang pakai PPE ni, bagaimana mereka nak menghadapi keadaan yang seperti ini? Para ulama, oleh kerana tidak ada satu hadis yang jelas direct lah masalah ni, ada pun kesimpulan dan istinbat yang diambil daripada berbagai hadis, maka menyebabkan para ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Sekurang-kurangnya ada empat pendapat yang selalu disebut dalam kitab fiqh. Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Imam Bukhari, Ibn Hajar Fathul Bari, bagi orang yang mengaji agama, dia tahu kitab syarah yang terkenal oleh imam yang sangat besar, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, yang meninggal pada tahun 852 Hijrah, di mana beliau telah menyebut kira di bawah bab tentang hadis tentang turunnya ayat tayamum itu, dia kata sampai 5 pendapat sekurang-kurangnya berhubung dengan masalah ni. Jadi ada 5 pendapat. Jadi saya nak sebut pendapat-pendapat ni. Ada artikel yang saya keluarkan, alhamdulillah saya keluarkan tadi, dan ramai saya tengok yang share, ramai yang telah forward kepada banyak pihak. Saya mohonlah kepada yang membaca artikel itu supaya mendoakan keampunan Allah untuk saya. Tak apa, balik kita pada perbincangan. Ada 5 pendapat, 4 yang masyhur, cuma saya nak sebut pendapat-pendapat ni secara sambil lalu. Kemudian kita akan tengok bagaimanakah untuk kita amalkannya bila kita berada dalam keadaan demikian. Bukan masa dalam musim Covid je, mungkin keadaan lain nanti satu hari kita duduk dalam keadaan tak mampu berwuduk, tak mampu tayamum, boleh manfaatkan pandangan-pandangan ini. Pendapat yang pertama ialah pendapat menyatakan orang yang faqidut tahurain, yang tak mampu berwuduk dan tayamum, apa yang perlu dia buat ialah dia hendaklah salat dalam keadaan tersebut, dalam keadaan tanpa wuduk, tanpa tayamum, dan dia tidak perlu qada. Yakni dia salat, katakanlah dia salat zuhur ataupun salat subuh ke tanpa wuduk, tanpa tayamum kerana tak mampu, kemudian habis dah waktu subuh, katakanlah besok dia dapat balik air ke, ataupun dia boleh guna air balik ke, boleh tayamum balik ke, dia tidak perlu qada. Siapa yang memberikan pendapat ini adalah pendapat Al-Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ada beberapa pendapat.
Sebelum saya nak pergi, saya nak bagi maklumkan pada tuan-tuan, para pendengar, imam-imam ni dinukilkan pada mereka kadang-kadang dalam satu bab tu banyak pendapat mereka. Anak murid ni nakal macam ni, anak murid ni nakal macam ni. Nak kata salah pun, mungkin mereka melihat pada keadaan-keadaan tertentu, kadang-kadang pandangan mereka berubah, kadang-kadang ada keadaan konteks tertentu. Tapi itulah nukilan-nukilan yang dibuat. Nukilan ini dikatakan inilah pendapat Imam Malik bin Anas, iaitu Imam Malik bin Anas ialah imam dalam mazhab Malik, dan dia juga merupakan guru al-Imam Syafi'i yang meninggal pada tahun 179 Hijrah. Dan inilah pendapat juga ialah pendapat al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal pun ada dua pendapat dalam masalah ni. Tapi inilah pendapat yang sering dinukilkan daripada Imam Ahmad, yang Imam Ahmad adalah merupakan anak murid dan juga guru kepada Imam Syafi'i dalam satu masa. Imam Syafi'i ada ambil riwayat hadis padanya, dia mengambil fiqh daripada Imam Syafi'i, mengambil fiqh daripada Imam Syafi'i. Dia meninggal pada tahun 241 Hijrah. Ini pendapat Imam. Dan juga Imam Al-Muzani, iaitu Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ismail bin Yahya Al-Muzani adalah murid rapat Al-Imam Syafi'i. Daripada dia banyak menukilkan kalam-kalam Imam Syafi'i. Ada anak murid lagi besar Imam Syafi'i lagi, iaitu Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman ni nak murid Imam Syafi'i yang besar. Dialah yang meriwayatkan kitab Al-Um daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi Al-Muzani adalah anak murid Imam Syafi'i, dan Muzani dia juga berpendapat kalau dah semayang dalam keadaan tak ada uduk, tak ada tayamum tadi, tak perlu qadha. Dia kata seseorang apabila cuba buat dalam keadaan yang terbaik yang dia boleh ketika itu, walaupun telah ada berlaku kecacatan kepada syarat itu, iaitu syarat solat mesti ada wudu, tapi dia dah terbuat terbaik, dia tak mampu, dia telah buat, maka cukuplah. Itu pendapat dia. Ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Dia nukilkan pernyataan Al-Muzani ini. Dan juga kaul qadim Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia ada kaul jadid, kaul qadim. Kaul qadim yang sahihnya dia bermula sejak dia di Mekah, kemudian dia di Baghdad. Kemudian apabila dia pergi ke Mesir, dia mengubah sebahagian pandangan-pandangannya. Sebahagian pandangan-pandangannya. Ada perbincangan kitab dia Al-Hujjah, kitab tu tidak muncul, mungkin hilang dan seumpamanya. Tapi kitab dia yang akhir adalah kitab yang dalam qaul yang baru. Tetapi apabila dia di Mesir, dia mengubah pandangan-pandangannya. Sebab dia ubah pandangan tu banyaklah, kadang-kadang kerana dia tengok keadaan yang baru, situasi yang baru, ijtihad yang baru. Tapi dalam ulama pula bincang nak ambil qaul qadim, qaul jadid. Majoriti kata qaul qadim tak ambil dalam mazhab. Tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan jika qaul qadim itu kuat, ada sandaran yang kuat, tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, ada sandarannya, boleh diambil. Kata Imam Syafi'i, kata Imam An-Nawawi. Tak apa. Qaul qadim Imam Syafi'i kata siapa yang dah semayang dalam keadaan tak ada wuduk dan tak tayamum dalam keadaan itu, dia salat dan dia tidak perlu untuk qada. Inilah pendapat ni banyak ulama-ulama yang besar. Ibn Munzir An-Naisaburi, alim besar, meninggal tahun 319, dia juga menyokong pendapat ini. Of course Al-Imam Ibn Taymiyah menyokong pendapat ini, juga Muhammad Saleh Ibn Utsaimin menyokong pendapat ini. Jadi ini satu pendapat. Pendapat yang kedua ialah pendapat yang menyatakan dia semayang dalam keadaan, dia salat dalam keadaan tak ada wudu, tak ada tayamum, tetapi dia wajib qada. Ini adalah pendapat, juga pendapat ini diriwayatkan daripada Imam Syafi'i. Ini qaul jadid Imam Syafi'i, qaul baru, pendapat baru Imam Syafi'i. Dan ini juga adalah salah satu daripada pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad ada pendapat tadi, kalau salah satu pendapat juga dinukilkan demikian. Juga salah satu daripada pendapat Imam Malik. Jadi semayang qada, maksudnya kalau dia semayang zuhur dalam keadaan tadi dia pakai PPE tadi, kemudian dia semayang zuhur dalam keadaan demikian, dia panggil li hurmatil waqt, untuk menghormati waktu. Kemudian habis daripada selesai dia buat kerja ni, malam ni kah bila dia ada masa, dia kena qada balik zuhur tu. Ini pendapat yang kedua. Kita sebut dulu pendapat.
Pendapat yang ketiga ialah pendapat yang menyatakan bahawasanya tidak wajib salat tapi wajib qada. Orang yang duduk dalam keadaan tak ada tayamum, dia kerana tak mampu tadi, salat tak wajib masa tu. Ya, nanti bila dia mampu, dia wajib qada. Siapa bagi pendapat ni? Pendapat ini ialah pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Dan juga pendapat ini dinukilkan daripada Al-Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i ini imam alim besar, imam Ahlu Syam. Dulu di Andalus umpamanya, sebelum muncul mazhab Malik, Al-Auza'i menguasai di sana. Al-Auza'i memberi pendapat ni. Dan juga Sufyan Ats-Tsauri berpendapat ni. Alasan mereka kerana dia pakai keumuman hadis. Dia sandar pendapat. Semua imam sandar pendapat. Dia lihat dari angle ni, kau ni lihat dari angle ni, iaitu la salata la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah Taala tak terima semayang tanpa ada penyucian. Jadi dia kata tak terima kalau semayang pun. Sebab tu tunggu. Ini pendapat apa? Yang ketiga. Pendapat yang keempat, ni pendapat ni agak lain sikitlah. Dia kata tak perlu solat dan tak perlu qada. Ni juga salah satu pendapat dari Imam Malik. Dan pendapat ni disokong oleh ahli-ahli mazhab Az-Zahiri. Mazhab Zahiri. Zahiri ni lah mazhab literalis, yang dia salah satu mazhab Islam. Daud Az-Zahiri, juga Ibn Hazmin Az-Zahiri. Ini pendapat, artinya kalau ada orang bagi pendapat macam tu lah, orang dalam keadaan tu tak wajib semayang kan, tak wajib qada, kita taklah kata pendapat tu sesat, murtad, tak boleh kata. Itu ada pendapat tu, walaupun pendapat tu agak syaz, agak lemah, tapi ada yang bagi pendapat macam tu. Pendapat yang kelima, saya tak jumpa sendiri cek, tapi Ibn Hajar sebut. Dia kata Nawawi sebut pendapat ni, bukan Nawawi sebut setuju, sebut pendapat ni, senaraikan pendapat tu, iaitu dia tak digalakkan salat tapi wajib qada. Maksud kalau semayang bagus, tapi kalau tak semayang dapat pahala, tapi tak wajib, tapi qada wajib. Dia kata An-Nawawi sebut dalam Al-Majmu'. Saya cek tengok, mungkin saya terlepas ke apa, cek saya tak nampak kat mana Nawawi sebut hal itu. Saya baca tengok, mungkin saya terlepas, tapi Ibn Hajar kata Nawawi sebut, tapi saya tidak nampak. Tapi tak apalah, saya senaraikan kerana dia kata. Ada lagi pendapat dia sebut sebahagian sampai 6 dapat, tapi saya sebut yang saya sebut yang senarai yang 5 ni. Daripada 5 ni, pendapat yang menjadi popular dan amalan di kalangan Islam 2. Satu ialah pendapat solat dalam keadaan tanpa wuduk dan tayamum dan tak perlu qada. Satu lagi, solat dalam keadaan tak wuduk dan tayamum wajib qada. Jadi 2 ni merupakan pendapat yang diamalkan banyak di kalangan orang Islam. Saya dengan kadar semakkan, bacaan, melihat qaul-qaul ulama, mendapati saya bersetuju, ini tarjih para ulama, bahawasanya pendapat yang pertama itu yang paling kuat, iaitu di mana satu orang apabila tak mampu berwuduk, tak mampu tayamum, dia solat dalam keadaan demikian, dia tak wajib qada. Antara alasan yang dipakai dalam masalah ini ialah hadis yang menceritakan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang menceritakan bagaimana Nabi SAW telah perintahkan sahabat Aisyah, dia hilang rantai dah, cari rantai Aisyah. Akhirnya sampai mereka telah solat, masa tu tak turun lagi ayat tayamum, tak ada wuduk, mereka solat tanpa wuduk. Kemudian turun ayat tayamum, baru mereka tahu bahawasanya bila tak ada wuduk kena tayamum. Tapi semasa mereka solat, mereka tak wuduk dan mereka tak tayamum kerana ayat tayamum belum turun. Dan Nabi SAW tidak pun menyuruh mereka mengulangi salat mereka.
Kerana mereka tak patutnya mereka solat tanpa wuduk dan tayamum. Kalau ikut kaedahnya kena ulang lah. Kalau ikut kaedah yang menyatakan kena ulang, mesti kena ulang lah. Tapi Nabi tak kata pun kena ulang. Ini menjadi alasan kepada golongan yang memegang pendapat ini. Sehingga kan Al-Imamul Bukhari, walaupun dia tak sebut, tapi kita tengok cara dia tabwib, dia panggil tarjamah, cara dia letakkan tajuk di dalam sahih dia tu, dia letak tajuk bab idza lam yajid ma'an wala turaban, bab apabila tidak ada air dan tanah. Dia letak tajuk tu dia sebagai tajuk kepada hadis tentang turunnya ayat tayamum. Seolah-olah maksud dia, bila tak ada hadis itu menceritakan orang yang tak ada air, tak solat tanpa air, tapi dia masukkan sekali tanpa tanah, kerana masa tu tak turun lagi ayat tayamum. Seolah isyarat macam dia menyokong pendapat ni. Okey. Kenapa saya rasa pendapat ni kuat dan ramai ulama-ulama lah yang saya tengok mereka, saya menyokong pendapat mereka lah, kerana mereka lah jago dalam hal ni, iaitu kerana sifat Islam itu yang mana Allah mau memudahkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mau kepada kamu mudah dan Allah tak mau kepada kamu payah. Kalau satu orang pekerja petugas yang kita yang pakai PPE ni, kalau dia siang bertugas berjam-jam, penatnya sekarang, malam pula nak kena qada semayang tu, tadi dah semayang dah, lepas tu nak kena qada pula, ini tentulah satu yang masyaqqah, satu bebanan pada mereka. Dan wallahu ta'ala alam, mungkin yang lebih selaras ialah dengan kita melihat kepada apa yang diberi pendapat golongan yang pertama ni. Okey. Cuma saya nak sebut sikit tentang tayamum ni. Kalau kita tengok ayat tayamum ni, Allah Subhanahu wa taala kata tentang sampai kata dalam surah ayat tayamum ni dalam surah An-Nisa ayat 43. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Apabila kamu tak ada air, maka kamu tayamum dengan sa'id yang baik, dengan debu, dengan permukaan yang baik. Kita dah bincang no? Dan kamu sapu muka kamu dan tangan kamu. Dalam wuduk tu dia kata ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Dalam tayamum dia tak kata sampai ke siku, tangan saja. Sebab itu maka dalam keadaan susah kadang-kadang sekarang ni, kalau siapa yang boleh bertayamum apa, dia tak payah beban kan. Qaul ulama-ulama dalam mazhab, dalam banyak mazhab ini membantu kita, iaitu dia sapu muka dia, kemudian tangan dia. Kadang-kadang kita macam ada kesukaran sedikit, banyak sangat kita punya prosedur tu lebih daripada apa yang disebut. Tepuk debu di sini, lepas tu nak pergi ubah tepuk di sana, debu yang musta'mal, tak musta'mal. Jadi pandangan-pandangan yang agak ketat itu mungkin kita boleh pilih pandangan yang fuqaha yang lebih longgar dalam hal itu. Kerana ini pandangan para sarjana. Dia tapu muka dia dan kemudian tangan dia cukup, sampai tidak perlu sampai ke sini. Walaupun ada qaul dalam hal itu, tapi memadai kita memakai pendapat yang lebih mempunyai, lebih kelihatan, boleh ditarjihkan sebagai pendapat yang lebih kuat dalam hal itu. Okey, saya nak sebut perkara sampingan bagi orang yang bekerja, yang terlibat, sama ada yang pakai PPE tu ke, ataupun doktor yang sekelang kabut masa tak ada ni, nak solat pun tak ada masa ni, kerana banyak dengan pesakit dan seumpamanya ni. Satu peruntukan syarak yang disebut, iaitu peruntukan jamak. Orang-orang yang sukar, berada dalam keadaan sukar, mereka di sisi sebahagian para fuqaha, khususnya di dalam mazhab Imam Ahmad, mazhab Hanbali, sehingga kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, mazhab Hanbali awsa'al mazahib, seluar-luar mazhab di dalam bab boleh jamak, yakni boleh jamak salat tapi tidak qasarah. Macam mana? Katakanlah doktor tu dia bertugas, dia nak bertugas
Satgi dia tahu dah shift dia ni mula pukul 2. Kalau start pukul 2 ni sampai saat ni sampai maghrib, kat maghrib lah, sampai ke maghrib, dia boleh jamak. Umpamanya masuk waktu zuhur, dia semayang zuhur 4 rakaat, kemudian dia semayang asar 4 rakaat, jamak takdim. Dia boleh lakukan hal itu. Yang boleh jamak lah, solat yang boleh jamak zuhur dengan asar, maghrib dan isya. Demikian juga dia boleh buat mendahulu pada waktu maghrib, jamak takdim, mendahulukan pada waktu mengambil solat yang kedua masuk pada waktu yang pertama. Jamak takhir masuk solat yang pertama masuk pada waktu yang kedua. Ataupun dia mungkin mula bertugas pada pukul 12, sibuk dia, satgi pukul 6 baru dia nak habis, tak apa, dia boleh jamak takhirkan, di mana solat itu dia jadikan solat zuhur dibuat pada waktu asar, dia solat zuhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat. Walaupun dalam sebagai mazhab dia kata utamakan sembahyang yang dahulukan sembahyang pada waktu berkenaan. Wallahu alam, tetapi di tertib sembahyang saya bersetuju kita dahulukan ikut tertib. Zuhur dulu. Ya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Walaupun pada waktu asar, mulakan zuhur dulu. Jadi kita salat jamak, tapi kita tak qasar kerana kita bukan musafir. Ini tu utama. Termasuk juga kadang-kadang masuk waktu start bertugas tu pukul 6, sampai nanti ni pukul 11 baru nak berhenti, boleh jamak takhirkan. Mungkin yang ni mungkin 6 petang, pukul 11 malam baru nak berhenti, boleh jamak takhirkan. Ini di atas qaul yang disebut oleh para fuqaha. Alasan dalam hadis ini apa dia? Alasan ialah hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim, diriwayatkan juga oleh Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Abu Daud, di mana Ibnu Abbas menyatakan Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal 'asra jami'an bil Madinah fi ghairi khaufin wala safar. Nabi setelah sembahyang zuhur dengan asar jamak di Madinah tanpa ada sebab ketakutan dan tidak juga sebab musafir. Abu Zubair yang mendengar hadis ni daripada Sa'id bin Jubair, tabi'i, dia tanya Sa'id, limadha fa'al dhalik? Pasal apa Rasulullah buat macam tu? Kata Sa'id bin Jubair, dia kata, Sa'altu Ibn Abbas kama sa'altani. Aku telah tanya Ibnu Abbas macam mana kau tanya aku. Dia pun dah terfikir lah dulu masa dia dengar hadis daripada Ibnu Abbas, sahabat Nabi, dia tanya. Bila dia riwayat pun, anak murid dia pun tanya dia. Kata Ibnu Abbas, sebab arada alla yuhrija ahadan min ummati, kerana Nabi tak mau seseorang pun dari kalangan umatnya terbeban. Itu sebabnya. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh imam-imam yang lain, Tirmizi dan Abu Daud dan seumpamanya. Dalam Muslim ada lafaz yang lain, dia kata jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina az-zuhra wal 'asra wal maghrib wal 'isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala matar. Nabi jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di Madinah tanpa disebabkan kerana ketakutan, tidak juga kerana hujan. Kalau hujan memang ada bab jamak. Jadi tanya tadi sebab apa? Sebab tak mau menyusahkan. Ulama-ulama hadis bincang ini. Mungkin ada orang akan kata Imam Tirmizi bila dia riwayat hadis ni dalam sunan dia kata dua hadis yang tak diamalkan oleh fuqaha. Dia sebut hadis bunuh orang minum arak kali keempat, dan hadis ni dia kata hadis ni lam ya'mal bihi ahadun minal fuqaha. Hadis ni ahli fuqaha tak amalkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia tolak pendapat Al-Imam Tirmizi.
Dia kata tak betul, kata fuqaha tak amalkan. Kata dia apa? Saya quote, saya terjemah siap-siap. Apa yang Al-Imam Nawawi, ini semua tahu jago mazhab Syafi'i, sebut di dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi ni hebat, umur muda meninggal, masya-Allah. Tapi tulis kitab muhazzab walaupun tak sempat habis semua. Tulis syarah Sahih Muslim, tulis Riyadhus Salihin, banyak kitab-kitab dia makbul, banyak kitab-kitab dalam fiqh lain, masya-Allah. Kataballahu lahu qabul, Allah Taala jadikan dia diterima oleh umat manusia, imam yang besar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sebahagian para imam, yakni para ulama, berpegang kepada keharusan menjamakkan salat ketika tidak bermusafir, yakni fil hadar, disebabkan sesuatu keperluan, lihajah. Ini untuk sesiapa yang lam yattakhidhu adatan, yang tak menjadikan dia satu kebiasaan. Jangan tak pasal-pasal sat-sat jamak. Dia bukan macam tu. Yakni hajah jika ada keperluan. Ini pendapat Ibn Sirin, yakni Muhammad Ibn Sirin, imam tabi'i jalil yang terkenal dengan menafsirkan mimpi tabi'i, anak murid sahabat yang besar Muhammad Ibn Sirin. Ashab, yakni daripada mazhab Malik. Kata Al-Khattabi, inilah pendapat Al-Qafal Asy-Syashi Al-Kabir. Al-Qafal Asy-Syashi Kabir dalam mazhab Syafi'i. Al-Qafal Asy-Syashi iaitu daripada mazhab Syafi'i. Ishaq Al-Marwazi daripada kalangan ahli hadis pendapat ini juga dipilih oleh Ibn Munzir. Tadi Ibn Munzir An-Naisaburi yang kita sebut, dia disokong oleh yang menyokong kenapa boleh buat di atas apa yang Ibn Abbas tadi, untuk meringankan. Sebab itu maka para ulama kata, kalau kita keperluan, terutama doktor bedah, polis yang jaga ni rusuhan ke ataupun jaga jalan ke, kalau dia tinggal benda tu, satu kesusahan, satu benda masalah lain akan menimpa orang ramai, boleh. Orang yang buat kawalan-kawalan, boleh, dia walaupun tak musafir, mereka boleh jamakkan di atas peruntukan yang diberikan ini. Sehingga Dr. Yusuf Qadawi sebut dalam fatwa mu'asarah bab ni. Jadi dan sebelum tu saya nak sebut, ada juga di kalangan ulama kata jamak ni jamak suri. Jamak suri ni dia lewatkan zuhur, hampir nak masuk waktu asar, segerakan asar, rapat pada waktu zuhur. Jadi seakan-akan macam gambarannya macam jamak, dia tak jamak pun. Dia sebenarnya zuhur tu pada waktu zuhur, lepas dia sembahyang zuhur sekejap, terus masuk waktu asar, kemudian dia sembahyang asar. Itu jamak suri. Ini tak ada riwayat Nabi buat benda tu. Cumanya Abu Sya'tha yang dia sebut, dia kata Nabi buat, dia tak azunnu, aku sangka Nabi buat benda. Tapi dari segi riwayat tak ada. Bahkan kalau kita lihat seperti mana kata Imam Nawawi dan seumpamanya, ini lebih memberikan masyaqqah. Jadi lagi susah nak kena tunggu pada waktu. Kalau tambah orang yang bertugas nak pergi tunggu pada katalah 4:25, nak tunggu semayang waktu tu, lepas tu ini lebih masyaqqah, kena ini tidak memenuhi maksud jamak, yang mana kata Ibnu Abbas, arada alla yuhrija ahadan min ummati, kerana tak mau bebankan umat, itu lebih membebankan. Sebab itu maka seperti mana kata Al-Azami dan As-Sahihul Kamil, ini tidak diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangkaan Abu Sya'tha, tapi tak apalah, ada dalam riwayat sangkaan itu, tapi tidak ada hal itu diriwayatkan secara terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi orang yang doktor, nurse, semua kesusahan dalam keadaan ini, mereka boleh solat dalam keadaan mereka tak perlu qada. Dan kalau mereka dalam keadaan kesempitan waktu dan kesusahan disebabkan suasana yang dihadapi, mereka juga boleh menjamakkan solat mereka. Tadi saya terima soalan daripada PMT ni. Dia tanya, satu orang dia cerita macam mana dia cacat ataupun sakit, duduk di rumah, tak mampu nak pergi ambil wuduk, tak mampu nak tayamum.
tak ada siapa nak tolong dia, dia anggota tak mampu. Kalau dia benar dalam keadaan demikian, dia tak mampu. Sebenarnya cuma tayamum ni saya nak sebut taklah susah, dia tepuk di mana-mana ada debu, dia boleh tayamum pun macam tadi. Tapi kalau dia dah tak siapa boleh buat kat dia, tangan pun tak boleh nak angkat macam umpamanya, dia boleh semayang dalam keadaan begitu. Dalam keadaan begitu, dan kemudian dia tak perlu qada di atas qaul yang kita sebut tadi. Ini adalah kemudahan yang diberikan. Ada yang tanya juga, kalau sekiranya dia kena mandi wajib, bila kena mandi wajib tak mampu mandi wajib, boleh dia tayamum? Dia boleh tayamum, terutama orang yang sakit tak boleh kena air. Ada hadis yang kita baca dulu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi memberi kelonggaran. Inilah yang sebab sahabat yang pergi bagi tahu kepada kawan dia tu bahawasanya kawan yang cedera tu dia tak boleh, dia kena mandi juga sehingga dia mati, dia mandi dan dia mati dalam riwayat Abu Daud. Nabi kita qatalahumullah, mereka bunuh dia, Allah bunuh mereka. Maksudnya fatwa yang salah yang menyebabkan mati dia. Sebab itu maka bagi mereka yang tak mampu ni guna air, mereka boleh tayamum. Dan mereka seperti mana yang kita sebut, setelah dia tayamum dia solat, dia tidak perlu qada. Kalau tak ada dua-dua pun tak payah qada. Kalau ada satu tayamum lagilah tidak perlu qada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan saya akan keluarkan, insya-Allah kita akan bincangkan lagi nanti pada siri akan datang tentang semayang jenazah pula. Daripada musim Covid ni, macam mana nak semayang jenazah? Bolehkah semayang jenazah 2-3 orang, lepas tu orang lain pula main semayang, lepas tu tak boleh nak semayang di masjid, nak masuk lah tak boleh, semayang di hospital, lepas tu tak boleh semayang hospital, hantar terus main kubur, bolehkah semayang di kubur? Kemudian setelah dah tanam dah, bolehkah setelah semayang di atas kubur selepas tanam? Dan banyak lagi perbincangan yang akan kita bincangkan. Dan insya-Allah dalam ruang ni, di samping ujian Allah, ada hikmahnya. Allah telah mengajar kita, telah mempelajari banyak buku ahkam syarak. Yang dahulu barangkali kalau kita sebut, orang akan tuduh ni pahaman apa ni. Tapi alhamdulillah hari ni dalam keadaan ni ramai orang belajar. Masa awal perlih kata tak payah sembahyang Jumaat kerana keadaan ni macam-macam, depa kata ni pahaman sesat mai dah perlih apa tak pasal-pasal kan. Hari ni orang tahu bab ni ada. Bila kita kata bahawasanya sembahyang kita panggil sallu fi buyutikum, mana pergi ubah azan pula dah. Sekarang ni ramai orang terima. Rupanya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah ajak kita banyak benda. Sebab itu kita ada keluasan dalam hal ni, kita teliti dan kita dengar pandangan yang berbagai-bagai. Dan kita, kalau kita tak tahu, kita apa, kita dengar dulu, kita kaji dulu, jangan kita buat kesimpulan aku tak pernah dengar pun. Kita bukan hafiz, hanya hafiz sajalah yang boleh buat macam tu. Hafiz hadis ni, kalau dia kata dia tak pernah dengar hadis tu, ulama hadis susah hati. Kalau pasal, tapi kita ni apa sangat yang kita baca, kalau kita tak pernah dengar belum tentu salah. Jadi kita semak, kita tengok. Mudah-mudahan Allah bebaskan diri kita daripada kejahilan, dan suruh Allah jadikan kita sentiasa mengikut sesuatu dengan fakta dan alasannya. Manusia ni macam-macam. Kadang-kadang benda yang dia setuju, dia ikut kita. Walaupun kita bagi dalil, dia tahu kuat dalil tu. Bila benda yang dia tak setuju, walaupun kita tengok dalil kita kuat, dia tak mau ikut, pasal tak kena dengan angin dia. Sebab itu kita dalam memberi pandangan, kita berpegang kepada keredaan Allah Azza wa Jal, bukan keredaan orang yang mendengar pandangan-pandangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.